Ya, dan selamat Hari Raya Aidilfitri juga kepada Nur Sida Talaha dan juga seluruh warga kerja RTM Kuching. Ya. Kembali bersama bersama kami dari Angkasa Puri, dan semangat kesukarelawanan itu sentiasa perlu ada dalam diri kita, dan baru-baru ini banyak penekanan diberikan kepada kesukarelawanan, terutama sekali oleh kerajaan melalui IM4U dan Yayasan Dream dan sebagainya. Tapi kita juga ingin melihat dari sudut para pelajar, para penuntut kita, bagaimana mereka menunjukkan semangat kesukarelawanan. Jadi untuk itu telah pun bersedia bersama kita dalam berbicara mengenai Derma Darah Perdana Politeknik KPT 2012 ialah yang berbahagia Datuk Abdul Rahim Ahmad Noor, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum Datuk, selamat Hari Raya Aidilfitri. Baik Datuk, sebagai permulaannya, bagaimana Datuk melihat sendiri para pelajar ini, khususnya mahasiswa-mahasiswi, dapat merangsang transformasi sosial melalui aktiviti kesukarelawan? Ya, Kementerian Pengajian Tinggi melalui program-program di IPT, Politeknik dan Kolej Komuniti memang sentiasa mengadakan program-program kesukarelawanan. Tetapi kali ini kita cuba melaksanakan dengan lebih besar dan berimpak tinggi untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pelajar-pelajar IPT juga adalah pelajar yang bertanggungjawab dan juga mempunyai semangat penyayang. Dan oleh itu kita memberikan penekanan dalam program-program co-curriculum pelajar-pelajar dan di IPT. Jadi dalam program-program di IPT ini kita sentiasa memberikan penekanan, macam contohnya resume dan sebagainya akan kita minta dia melihat sejauh mana mereka terlibat dalam program kesukarelawanan. Jadi masa mereka untuk temuduga, untuk jawatan dan sebagainya, kita melihat sama ada mereka punya ciri-ciri sahsiah jati diri yang tinggi melalui program kesukarelawanan. Kita membina sahsiah mereka melalui semangat penyayang, bertanggungjawab kepada masyarakat, kepada bangsa, negara dan sebagainya. Ini adalah penekanan yang diberikan oleh KPT. Dan kita dapat lihat dari kerajaan pusat penekanan tentang kesukarelawanan ini melalui dana Dream, peruntukan dana sebanyak 100 juta dan sebagainya. Apakah inisiatif dan galakan khusus yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk terus membangunkan usaha kesukarelawanan di kalangan pelajar? Kementerian Pengajian Tinggi, kalau kita lihat kita punya force ataupun jumlah tenaga pelajar yang ada adalah lebih kurang 1.3 juta. Jadi kalau kita boleh gerakkan mereka ini melalui program-program yang besar dan berimpak tinggi, sebagai contohnya yang kita nak laksanakan ni pada 9 September ni, bulan September ini adalah Derma Darah Perdana. Sebanyak seramai 14,000 pelajar akan terlibat. Ini pertama kali kita buat yang begitu besar sekali di seluruh negara, di kalangan 30 politeknik seluruh negara yang akan dilancarkan di Johor Bahru. Saya rasa ini adalah satu penonjolan yang lebih dapat dilihat oleh semua pihak, dan masyarakat akan merasai kehadiran mereka dalam melaksanakan program-program kesukarelawanan. Dan bila kita menyebut mengenai pelajar IPT, dan pastinya ini berkait rapat dengan istilah yang selalu diperkatakan, iaitu ikon pelajar. Jadi apakah Datuk yakin mesti program yang akan diadakan ini ataupun yang telah disusun ini akan menjadikan pelajar terbabit terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan menjadi ikon pada pelajar serta masyarakat sekeliling? Memang kita mengharapkan setiap IPT melahirkan ikon-ikon mereka. Kita secara secara mudahnya lah kita meletakkan sasaran siapakah orang-orang yang akan kita jadikan ikon itu. Jadi macam di Malaysia sendiri kita sudah ada ikon sukarelawan di peringkat dunia global. Michael Teo, kalau kita tahu, banyak coverage telah diberikan di TV, di radio dan juga di surat khabar dan sebagainya. Dia telah melaksanakan program sukarelawan seluruh dunia di 14 buah negara. Jadi kita juga ingin melahirkan pelajar IPT kita di tahap yang sedemikian. Kita bermula di peringkat nasional lah. Dan kita untuk itu kita dah wujudkan program University Ambassador. Baru ni kita telah melahirkan lebih kurang 140 orang di seluruh IPT menjadi University Ambassador ataupun duta universiti untuk jadi pemimpin kepada
sukarelawan di seluruh negara di kalangan pelajar. Jadi mereka ini akan membimbing pelajar-pelajar yang untuk menjadi sukarelawan itu. Datuk, apakah hasrat Datuk dan juga Kementerian Pengajian Tinggi menerusi program Derma Darah Perdana Politeknik KPT yang akan dilancarkan bulan September ini? Pertamanya kita nak menanamkan semangat bertanggungjawab dan penyayang, dan mereka merasai bahawa di saat-saat seperti sekarang inilah dalam musim perayaan kita banyak memerlukan darah, dan oleh kerana itu mereka tampil ke hadapan untuk menyertai, menyumbang kepada masyarakat di dalam keadaan yang begitu memerlukan. Jadi dengan adanya program ini, satunya kita memberi kesedaran kepada pelajar, yang keduanya sudah tentulah orang yang memerlukan pada waktu saat-saat memerlukan ini, mereka dapat menerima sumbangan itu. Dan kita juga cuma berita bahawa bekalan darah di tabung darah semakin berkurangan. Sebenarnya sebab orang ramai bertumpu kepada musim perayaan sebenarnya. Jadi Datuk ada beberapa fasa dan peringkat untuk pelaksanaan program ini. Boleh Datuk perincikan? Pada 11 bulan September ini 14,000 pelajar akan kita panggil di setiap pusat di hospital di seluruh negara. Mereka akan memberi derma darah mereka kepada hospital yang berdekatan. Jadi 14,000 itu akan kita letakkan, dan mungkin kita menjadi Malaysian Book Record kalau kita sampai ke tahap 14,000 itu. Jadi ini adalah satu gerakan yang saya rasa gerakan yang sangat murni lah. Dan terutamanya mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Records menunjukkan skala yang begitu besar sekali pelaksanaan program ini. Dan memandangkan orang kata jumlahnya cukup ramai dan juga merupakan anjuran KPT yang terbesar. Jadi apa yang menariknya tentang program ini sebenarnya? Yang mungkin kita hanya mendengar derma darah perdana. Apa yang menariknya bagi mereka yang mungkin berminat nak tahu dengan lebih lanjut mengenai program ini? Ya, program ini sebenarnya yang jadi daya tarikan ialah sebenarnya di Politeknik memang telah pun ditanamkan semangat untuk menyumbang. Seperti contohnya di Kota Baru, setiap masa ada 60 orang yang ever ready, sentiasa bersedia, siap siaga untuk menerima darah bila diperlukan oleh Hospital Kota Baru contohnya, juga Hospital USM di Kubang Krian contohnya. Jadi setiap politeknik memang ada dia punya sukarelawan yang sentiasa nak tampil ke hadapan. Tapi kali ini kita ingin memberi kesedaran war-war kepada seluruh negara bahawa pelajar politeknik adalah pelajar yang sangat-sangat prihatin kepada masyarakat. Yang ini nilai yang ditanamkan, dan kita akan buat secara teleconferencing, sebab kita tak boleh buat live, tapi kita buat teleconferencing seluruh politeknik, bahawa mereka akan melihat jumlah peserta yang akan terlibat. Contohnya di politeknik PIS berapa, di Shah Alam berapa sebenarnya. Dia bertambah-tambah sampailah pukul 5 petang, kita akan adakan penutup, dan Malaysian Book Record akan melihat jumlah sebenar yang kita akan kutip. Jadi kepada bukan saja pelajar, mungkin kepada ibu bapa dan kaum keluarga pelajar yang menyaksikan mereka terlibat dalam aktiviti ini, adakah Datuk berharap bahawa kaum keluarga para pelajar ini juga akan sudi untuk turun menderma darah apabila diperlukan? Ya, saya rasa itulah hasrat yang sebenarnya, jangka panjangnya. Pada permulaannya pelajar-pelajar ini, mereka generasi muda. Kalau mereka telah pun menyumbang, bila mereka menjadi ibu bapa akan datang, mereka juga akan menggalakkan sesiapa saja, sama ada mereka jadi pegawai awam atau menjadi ibu bapa atau pegawai swasta, dia akan menggalakkan institusi mereka, tempat mereka berkhidmat besok. Jadi itulah nilai-nilai yang kita akan tanamkan di kalangan masyarakat kita. Dan selain daripada program Derma Darah Politeknik KPT 2012 ni, pastinya yang sebelum ini sudah banyak program-program seumpama ini telah pun dilaksanakan. Mungkin boleh kongsikan dalam jangka masa singkat. Ya, memang sebenarnya memang begitu banyak yang dibuat oleh IPT, IPTS, termasuk juga Politeknik, College Community juga membuat sumbangan. Sebagai contoh yang saya sendiri terlibat pada waktu ketika tahun lepas, kita menanam pokok bakau 1,000 orang pelajar seluruh Malaysia menanam pokok bakau di pesisiran di Selangor contohnya. Baru-baru ini Politeknik juga membuat pembersihan di Pulau Gaya. Berapa ratus orang pelajar di sana membersihkan pulau itu sampai jadi bersih. Jadi saya harap benda ini akan lestari lah, berterusan dari semasa ke semasa. Dan dengan adanya One Malaysia for You dan sebagainya, tahun depan adalah tahun sukarelawan. Jadi kita akan gerakkan, mungkin satu hari nanti seluruh IPT, seluruh Malaysia 1.3 million people akan kita gerakkan untuk menjadi sukarelawan yang berguna pada masyarakat. Datuk, bukan senang untuk kita bertemu bual bersama dengan Datuk, dan dalam kesempatan ini mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit tentang agensi baru yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang diwawarkan
dalam berita hari ini untuk memantau mereka ataupun para pelajar yang daripada luar negara yang ingin belajar di Malaysia? EMGS tu, Education Malaysia Global Services, tujuannya ditubuhkan untuk memudahkan untuk mengambil pelajar-pelajar luar negara berkhidmat belajar di Malaysia. Jadi dia mempunyai sistem yang lebih tersusun, terancang, sistematik dengan cara online dan sebagainya. Dan kita bergerak secara bekerjasama dengan institusi atau agensi lain seperti immigration dan kementerian-kementerian lain, supaya masalah-masalah pelajar dapat kita tangani dengan lebih berkesan. Ini adalah hasrat dia. Dan juga kita ingin melaksanakan program promosi yang jauh lebih berkesan dari sebelum ini. Kalau dulu mungkin sukar pelajar-pelajar bersendirian nak masuk ke sini. Jadi dengan adanya agensi ini, dia jadi one stop center, pusat setempat bagi pelajar-pelajar asing masuk ke Malaysia belajar sini. Dan kita buat promosi yang jauh lebih hebat dan lebih berkesan lah. Baik Datuk, mungkin akhir kata daripada Datuk untuk para pelajar dari Politeknik seluruh negara yang menonton siaran ini dan juga kepada seluruh warga negara Malaysia tentang saranan kesukarelawanan. Ya, saya sangat-sangat berbangga dengan pelajar-pelajar Politeknik dan juga pelajar-pelajar IPT yang sentiasa memberikan sokongan dalam sukarelawan. Saya rasa niat ikhlas, niat murni ini perlu diberikan sanjungan yang tinggi oleh semua pihak ya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sifat anda yang sangat-sangat terpuji ini, dan insya-Allah Tuhan akan membalasnya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Ya, baik. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim Muhammad Noor, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih, Datuk.